Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi kitab Madza Khasiral Alam bil Hintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masuk kepada pasal yang ketiga, yang mana tajuknya di sini ditulis di sini, perjalanan muslim dari jahiliyah kepada Islam. Yang kita akan memilih beberapa bab tertentu untuk kita bicarakan. Baik. Dimulakan dengan subtopik pertahanan masyarakat jahiliyah. Baik. Maulana Abu Hasan memulakan dengan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan ketika mana Nabi diancam oleh orang jahiliyah untuk memberhentikan dakwah baginda. Kemudian mereka menyampaikan kepada Abu Talib, masa tu masih ada, supaya Abu Talib bagi tahu dekat Nabi supaya menghentikan dakwah baginda, kerana kata mereka dakwah Nabi itu menyebabkan puak-puak Quraisy ini berpecah. Maka jawapan Nabi, ya ammu, wahai pak cik, law wudi'at asy-syamsu fi yamin wal qamara fil yasari ma taraktu hadzal amr hatta yuzhirahu Allah halika fi talabih. Yang bermaksud, hai pak cik, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di kiriku, aku tetap tidak akan meninggalkan risalah ini sampai Allah memberikan kemenangan padaku dan aku mati untuk membelanya. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak bangsa Arab untuk beriman kepada Allah, dan hari kemudian sedikit pun baginda tidak pernah gentar ataupun ragu untuk menyampaikan risalahnya kepada bangsa Arab. Demikian pula kaum Quraisy pun melancarkan perlawanannya dengan keras sekali. Segala macam kekerasan mereka gunakan untuk menghalang seseorang masuk Islam, sehingga tidak ada yang berani menyeberang, yang rela mengorbankan dirinya demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Orang-orang demikianlah yang akan menyambut seruan Islam. Kata Allah, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawasanya mereka itu boleh mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Maka ketahuilah oleh kita ini, ujian itu merupakan salah satu proses untuk Allah mengangkat darjat kita di sisinya. Ujian yang datang dalam hidup kita ini, meskipun ia bertimpa-timpa, menandakan bertingkat-tingkatlah keimanan kita akan ternaik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya publish yang ayat-ayat skema ni dulu nah, lagi kita pergi cerita. Baik. Dimasuk kepada bab pendidikan agama. Selama dalam Islam, jiwa dan hati mereka selalu dibimbing oleh Rasulullah dengan siraman ayat Al-Quran dan rasa keimanan. Setiap harinya mereka diperintahkan untuk bersujud di hadapan Allah sebanyak 5 kali dengan disertai badan yang suci, dengan hati yang penuh khusyuk dan konsentrasi. Semua ini menjadikan hati dan jiwa mereka semakin bertambah bersih, sedikit pun tidak terpengaruh oleh duniawi. Baik. Maka diceritakan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini, hari-hari bersujud kepada Allah, membesarkan Allah, menyucikan kehidupan, menyucikan tubuh badan mereka di dalam kehidupan seharian mereka. Yang mana kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini, semua ini sedikit sebanyak telah mencuci jiwa dan hati mereka, yang akhirnya para sahabat terbit seperti mana yang kita dah baca sirah itulah, kuntum khaira ummah, tu sebaik-baik umat. Dan Nabi sebut, Nabi kata sebaik-baik kurun aku, kata Nabi. Maka kita dapat lihat dengan contoh sirah yang dibawa oleh para sahabat, seperti mana kelakuan mereka itu cukup terpuji. Dan kita akan bacakan beberapa contoh dalam ni lagi yang Maulana Abu Hasan bawa, insya-Allah. Baik. Dulu manusia baik, bangsa Arab maupun bukan Arab, hidup di dalam jahiliyah, iaitu kebodohan. Kita dah ulas sebelum ni, bulan lepas. Jahiliyah, jahala ni dia bukan bodoh. Bodoh ni dia lebih kepada sufaha, dia bodoh. Tapi jahiliyah ataupun jahala ni dia ignorance. Dia ignorance ni macam mana terjemah bahasa Melayu
Ignorance ni bodoh juga. Ha? Beban. Dia bukan bodoh kan. Dia keluar dalam bahasa Inggeris dia dapat sikit stupid dengan ignorance kan. Saya nak abang kata jahiliah ni ignorance. Macam tu. Dia bukan stupid sebab orang-orang Arab yang duduk dalam zaman jahiliah yang seterusnya menjadi sahabat, dalam era jahiliah mereka bijak. Bahkan Abu Jahal digelar siapa? Digelar oleh orang-orang Mekah sebagai Abul Hakam, orang yang paling bijak. Abu Jahal bijak tuan-tuan. Satu ketika Allah Ustaz Muhammad, seorang member dia tu Umayyah bin Khalaf kan, yang tak mau ikut perang Badar masa peringkat awal tu, pasal dia telah dapat berita awal daripada Sa'ad, orang Ansar, ketua suku Ansar itu kan, yang main bagi tahu dia yang kami kan bunuh hang nanti. Maka dia takut kan, bila dia takut dia tak mau pergi perang. Abul Hakam ni atau Abu Jahal ni, dia balik rumah dia pergi ambil satu macam minyak wangi ataupun wangian yang macam bokor tu lah. Dia pergi bagi dekat Umayyah ni, dia kata pakai. Maka dia kata pasal apa bagi aku? Pasal Abu Jahal kata pasal hang perempuan, pakailah benda ni. Dia cara dia nak tiupkan semangat Umayyah ni, maka Umayyah pun bangunlah pergi perang. Banyak benda-benda yang menunjukkan dia ni memang pandai. Bahkan Nabi pun pernah mendoakan agar Allah menguatkan Islam di antara dua Umar. Salah satunya dia lah. Baik. Tetapi kerana satu ketika para orang musyrikin ni duduk tanya dia, orang Quraisy duduk tanya dia, kenapa tak mau ikut Rasulullah, kenapa tak mau ikut Muhammad? Maka adakah kerana dia tak benar? Maka kata Abu Jahal, dia cakap semua benar, semua orang tahu Al-Amin. Cuma daripada zaman sebelum dia mengaku jadi Nabi, suku aku dengan suku dia memang dulu bersaing. Bila orang mai musim ziarah kan, kami yang bersaing nak sambut orang, nak memuliakan tetamu, nak jamu ayak dan sebagainya, nak salin kelambu kaabah semua, kami selalu bersaing dua suku kami. Dan sekarang ni dalam suku dia dah terbit Nabi, suku aku tak ada, dan takkan aku nak ikut dia. Abu Jahal tak setuju. Maka bila benda ni sahabat beritahu dekat Nabi, maka Nabi kata dia bodoh lah. Daripada situ dekat Abu Jahal. Macam Abu Lahab ni, bukan nama dia lah, nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi kenapa digelar Abu Lahab? Sebab muka dia ni bercahaya. Muka Abu Lahab ni bercahaya. Abu Lahab ni digambarkan dengan sebagai orang yang rambut lurus, rambut lebat dan lurus. Saya 30 dah gugur lah, tapi dia lebat dan lurus. Lepas tu pula badan tegap dan tinggi. Cuma mata dia juling, tapi dia segak Abu Lahab ni. Dan dia bijak. Dan muka dia ni memang bercahaya. Muka dia macam bercahaya, cerah, nampak lagu bercahaya kan. Tetapi tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita tengok Abu Lahab ni, Allah tak izinkan mana-mana lidah atas dunia ni, hatta sebelum datang Islam pun, mereka tak guna perkataan nur kat dia. Kalau nak ikut logik, dia akan pakai Abu Nur lah, bapa cahaya, pasal muka dia memang bercahaya. Tapi tak pakai nur. Allah keraskan lidah dan hati kita, orang Quraisy masa tu, hatta kepada zaman sebelum Islam pun, walaupun penyokong dia pun tak panggil nur, panggil lahab, yang menyala-nyala juga. Tapi lahab ni dia lebih sinonim dengan api kan. Even lahab ni pun maksudnya lahar, menyala kan. Lahar cinta, kemudian apa? Gurau kapak tu dulu. Lahab ni dia menyala-nyala juga. Tapi dia pernah gambar ke wajah dia menyala, dia pun tak guna nur, dia pun guna lahab. Maka dia lebih sinonim dengan api neraka. Dan Abu Lahab antara orang yang awal, yang memang dah digezek awal dah. Tabat sada Abi Lahab bin Watab tu, dia dah digezek awal dah. Anak dia, ada kisah anak ada dua orang anak dia, Utbah dengan Mu'tab, dua orang anak Abu Lahab. Ketika mana Fathu Mekah, Nabi balik sampai ke Mekah, maka Nabi tanya Abbas, pak saudara Nabi, mana anak menakan bakso, macam itulah kan. Abbas ni pak saudara Nabi juga, mana anak menakan bakso, bermaksud mana sepupu saya lah kan. Maka Abbas kata dua orang tu, maksudnya anak menakan tu sepupu Nabi tu, bermaksud anak Abu Lahab, dua orang jantan, Mu'tab dengan Utbah ya. Maka tanya Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas kata depa lari lah, depa tuang, depa tak terima Islam lah, jadi depa tuang lah, pasal depa tak mau terima lah. Maka Nabi kita pergi panggil depa mai. Maka para sahabat pun pergi carilah dua orang sepupu Nabi ni. Siapa ni? Anak Abu Lahab. Depa mai dekat Nabi dalam keadaan takut, sebab depa tahu bapa mereka dahulunya memerangi Nabi, depa memerangi Nabi.
Dan disebut dalam riwayat bila Nabi tengok dua orang wajah sepupu baginda ni yang dah lama tak tengok ni, sepupu tuan-tuan kan, berpisah kerana mereka menolak Nabi. Tapi bila Nabi tengok mereka silaturahim tu yang kata Nabi jaga silaturahim tu, Nabi sayang, Nabi senyum ni. Sahabat kata Nabi senyum ni lagu tak pernah tengok lah senyum seronok ni, excited jumpa balik sepupu Nabi ni. Tuan-tuan, adakah para sahabat ni bila nama mereka ada yang dah masuk Islam, ada saudara mereka yang tak Islam, sudah putus kasih sayang sesama mereka? Tak putus. Saya serta yang tu. Tapi Nabi senyum dan sebagainya, Nabi sambut dengan elok, maka akhirnya mereka dapat terima dan mereka peluk Islam. Dan kedua-dua beradik ini nak mulhaq ni jadi apa? Syahid. Mereka syahid dalam perang Hunain. Dan perang Hunain berlaku selepas Fathu Makkah. Mereka join perang Hunain dan mereka syahid. Anak mulhaq. Ya, berbalik pada cerita tadi yang saya kata, adakah perasaan cinta, hub, kasih sahabat yang dah Islam ni dengan saudara mara mereka yang di Mekah dahulunya itu putus setelah mereka memeluk Islam? Tak putus. Setelah peristiwa perang Badar, beberapa tawanan musyrikin Mekah ditawan oleh orang Islam kan, ramai masa tu. Maka Nabi minta pendapat para sahabat semua nak buat apa kat tawanan ni. Maka masa tu Sayyidina Abu Bakar kata, ini menarik, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia beradik kita. Nampak kat situ ada kasih tu lagi, dia beradik kita ke orang lain. Pasal perang Badar baru berlaku ya, baru dengan Islam, baru perang pertama. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia beradik kita, bagi mudah lah, bagi mudah, kita bagi tebus mudah-mudah bang. Tebus murah-murah sudahlah. Maka Nabi tanya Sayyidina Umar pula, Umar macam mana? Umar dah dengar dah Abu Bakar kata macam tu, saudara kita ya Rasulullah, kerabat kita, tebus dah lah. Sayyidina Umar dengar. Maka Nabi tanya Sayyidina Umar, Umar macam mana pula? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tengok tawanan yang ramai-ramai, pilih hak saudara paling rapat dengan aku, mai aku nak tebas tengkok dia. Sayyidina Umar kata tu Sayyidina Umar. Sebab tu, adakah Nabi kata Umar salah ataupun Abu Bakar salah? Tidak. Tapi Nabi puji dalam hadis yang lain, Nabi kata arhama ummati bi ummati Abi Bakar, selembut-lembut orang dalam kalangan umat aku Abu Bakar. Maka logiklah Abu Bakar macam tu. Wa ashadduhum fi amrillah Umar, dan yang paling kerah, yang paling syadid di dalam mempertahankan agama Allah Umar. Memang logik Umar macam tu. Tapi Nabi pilih pandangan siapa? Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Maka dia hantarlah utusan ke Mekah, dia bagi tahu siapa yang nak tebus anak depa, adik-beradik depa ni mai yang masih hidup kan. Esok tu sehari penebusan tu, Sayyidina Umar masuk ke Masjid Nabawi, nampak Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah tengah teriak. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar, kenapa teriak? Bagi tahu kat saya sebab saya nak teriak sama. Sayyidina Umar punya perangai. Maka Nabi bagi tahu turun ayat dah. Allah membenarkan Allah membenarkan kata-kata hang semalam Umar. Iaitu apa? Iaitu tebah buang lah. Sebab ada pasal tu dalam riwayat yang panjang, ada sebab nanti bila kita bagi tawanan tu, nanti ada beberapa orang yang main kenat nak main bunuh Nabi. Jadi sebab, tapi tak apalah, dah bagi dah, tak apalah. Tapi nak bagi tahu kata ada beberapa kali Allah menurunkan ayat membenarkan tindakan Sayyidina Umar. Beberapa kali. Baik. Kita bersambung. Nabi kata Maulana Abu Hasan kata, dalam zaman jahiliah pengaruh agama sangat kurang. Pengaruh agama amat lemah sekali. Tidaklah banyak menunjang moral maupun spiritual mereka. Tidak ada pengaruhnya terhadap akhlak dan pergaulan hidup mereka pada umumnya manusia. Pergaulan hidup mereka, tuan-tuan, adab dan akhlak sangat penting. Sebab tapi Nabi katakan, aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, makarimal akhlak. Okey. Tuan-tuan, adab di syurga penuh dengan orang beradab. Antara adab dengan ilmu, antara ibadah dengan ilmu lagi tinggi di sudut ranking dia. Daripada dalil banyak hadis Nabi kata,
Fadlul alim ala abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim atas orang ibadat seperti mana lebihnya aku atas orang yang paling bodoh. Dalam bilangan kita, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah. Hadis yang lain, kelebihan ilmu lagi aku suka daripada kelebihan ibadat, Nabi sebut. Jadi ilmu dengan amal, ilmu lagi. Tapi ilmu dengan adab lagi tinggi. Sebab tu dalam syurga semua orang beradab. Semua orang beradab, insya-Allah masuk syurga kalau dia menjaga adab dia. Adab dengan Allah, adab dengan orang, adab dengan binatang, adab dengan semualah. Orang beradab masuk syurga. Orang berilmu akan terbahagi dua. Ada yang masuk syurga dengan ilmu dia, ada yang masuk neraka dengan ilmu dia. Kalau dia amanah dan jujur dengan ilmu dia akan dimasukkan dalam syurga dengan ilmu dia. Kalau dia khianati ilmu dia menyembunyikan ilmu dia memecahkan amanah dengan ilmu dia, menyebarkan perpecahan dengan ilmu dia, menjual ayat-ayat Allah dengan ilmu dia, menukar kalimat-kalimat Allah dengan ilmu dia, maka ilmu itu akan mengheret dia ke neraka. Sebab tu yang paling penting sekarang adalah apa? Akhlak dan adab. Tentulah syurga orang yang menjaga akhlak dan adab. Tapi orang yang menjaga ilmu sahaja, bukan menjaga, memiliki ilmu sahaja belum tentu. Iblis juga ilmu banyak, tapi dapat dia di mana? Saya sebut bulan lepas pasal drama saya tu kan, tak dapat tuan, tak lului. Tapi lului tajuk lain. Lului tajuk lain. Lului tajuk yang pasal iblis ni lah. Alah, cerita spoiler. 8 episod 21 Disember bermula tayangan. Yang saya nak buat tajuk satu Antichrist, saya cerita kat tuan-tuan kan. Kat surah lain saya tak bau apa Antichrist, tapi yalah dia kerana sikit, tak tahu sebab apa. Tapi dulu yang satu lagi tu, yang satu lagi tu 21 Disember lah tayangan dia. Bermula episod pertama, semua 8 episod. Saya telah kerahkan segala keringat saya untuk cuba jaga sehabis baik di sudut aurat. Alhamdulillah 100% setakat saya tulis ni baru siap 5 episod. Tak ada buka aurat. Ada flashback yang dia teringat zaman silam dia pun kita tak buat dia jahat, tapi kita tak buat dia tu, kita buat VO, kita buat suasana depan kelab tu saja, tak tunjuk dia. Cuba nak menjaga benda tu, tapi nak cuba pastikan gambar-gambar yang syariah compliant ni dia tak boring. Saya cubalah, susah juga sebenarnya. Kena cuba jugalah kan. Dan saya cuba nak bagi gambar itu dia ada makna tersirat lah, makna seni. Sebab tu semalam saya keluarkan video dekat saya punya channel. Saya kata kalau nak tahu gambar saya ni pasal apa, kena dengar lagu Ekspedisi. Dengar nasyid tadi Ekspedisi, dengar lagu Tangis Sedarah. Lagu tu lirik dia hayati akan dapatlah cerita saya ni pasal apa. Dalam lirik lagu Tangis Sedarah tu kan dia kata, di pintu gua kau tenunkan sarang yang sempurna, menggoda mangsa yang leka seketika. Aku yang bosan kesepian mengintai-ngintai persinggahan, mana tahu jadi kawan ya. Lepas tu dia sambung lah chorus, ku telan saja luahanmu, tak periksa lintasanku yang berkata kemungkinan kau berdusta. Tuan balik dengar lagu ya. Balik lagi orang puan tanya, abang pergi kuliah apa balik dengan Ekspedisi ni? Ustaz suruh homework. Lirik dia tu dia padu lah. Saya cubalah, saya cita-cita saya kalau saya dapat lama dalam bidang kesenian itu, saya teringin nak terbitkan, bukan terbitkan, tak ada duit, tulis kalau orang satu drama tapi based on satu lagu-lagu lama, nak bagi orang nampak kesenian itu. Sebab dulu seni tinggi, imam-imam mazhab semua ada syair, imam-imam mujtahid pakat ada syair belakang. Tapi sekarang ni nampak orang yang pandai agama dengan seni agak jauh lari. Dia jadi konkret, dia jadi tandus, dia tak jadi halus. Jadi kerana itu mungkin menyebabkan kita orang-orang muda makin jarak dengan kita, maka mereka mula mencari kesenian mereka sendiri. Maka terbitlah segala TikTok, segala menari, segala macam-macam tu. Saya fikir begitu. Kalau kita menghiasi dakwah itu dengan kesenian yang murni dan tulus dan halus, insya-Allah kita akan dapat menarik balik semula mereka. Ni semalam saya baca dekat komen channel Abang Jet kot, apa nama ni, seorang lelaki ni, tu dia buka ada lagi sampai sekarang. Dia komen, dia kata saya ni minum arak, dia kata. Dan memang merapu lah dia komen kat situ, dan teruk. Tapi dia buat dalam kurungan, terlalu panjang. Dia buat dalam kurungan, saya tulis ni bukan untuk nak riak dah, tapi untuk nak bagi ustaz baca. Itu kan macam mana nak suruh ustaz tengok yang nak bagi macam bahasa Inggeris kata to notify ustaz yang I am here, macam tu, untuk bagi tahu ustaz yang saya ada duk dengar. Dan kita dah 4 tahun dah saya dengar ceramah dia. Saya baca tu saya rasa macam satu rasa yang
Lain juga orang yang serta bukan riak tu, bukan dia serta macam sebuah orang seronok bila dia tahu tu kan. Kita ayat dia tu pedih, ayat dia tu padu. Dia kata saya teruk, tapi dah 4 tahun dah saya dengar ceramah saya ni. Dia kata kat saya kan, saya tulis ni bukan sebab saya nak banggakan keterukan saya, tapi saya nak bagi tahu kat dia yang orang macam saya ni ada duk dengar. Dia sebab baca orang kan. Ya. Mudah-mudahan saya kita akan sampai bab tu juga lagi ada. Maulana Abu Hasan bawa cerita yang tu. Baik. Dah cerita ilmu. Baik. Maka adab dan akhlak sangat penting. Adab dan akhlak sangat penting. Itulah yang paling kita kurang sekarang ni tuan-tuan. Adab dengan guru, adab dengan mak ayah, adab dengan kawan-kawan, adab dengan jiran, adab dengan sama-sama menyokong bola sepak. Kan? Kurang dah adab, tak ada orang. No? Apalah tuan-tuan, KL menang, no? Biasalah. Arsenal gelak-gelak pun kena juga, kan? Baik, saya sambunglah, no? Baik. Saya sambung kat sini. Sedang ke? Kita catat pada zaman dahulu, dari zaman jahiliah dan sebelumnya, manusialah yang mengambil alih kekuasaan Allah di bumi. Manusia menganggap bahawa mereka lah yang berhak mewakili mereka pada Allah untuk mengatur dunia dan segala perbendaharaannya. Kepercayaan mereka pada Allah tidak lebih bagaikan seorang murid jurusan sejarah yang ditanyakan padanya, siapakah yang membangunkan istana megah ini? Murid itu akan menjawab dengan lantang, yang membangunkan istana itu ialah si fulan, raja, dengan menyebutkan nama raja tanpa diingi rasa hormat sedikit pun pada raja tersebut. Dia nak beritahu betullah. Dia kata orang yang mengisi agama dalam keadaan agama itu bersifat ritual semata, dia mampu menyebut dan mengingati Tuhan dia itu dalam keadaan dia tak rasa apa pun. Sebab tu berbeza dengan Islam. Islam itu sebuah way of life. Dia bukan sekadar ritual, tetapi dia juga adalah sebuah kehidupan yang harus dihayati, dirasa. Sebab tu Islam adalah rasa. Dan rasa itu tak boleh digambarkan. Setiap orang merasainya berbeza ataupun sama, tak tahulah tuan. Perasaan bertuhan itu. Dan kata Maulana Abu Hasan dalam ni, sebelumnya zaman jahiliah, masing-masing orang bila menceritakan tentang Tuhan, bercakap tentang Tuhan biasa. Kemudian bila datang Islam, mereka ada yang menerima Islam, baru merasakan keberadaan Tuhan tersebut, maka dia berubah total. Dan hari ini, apakah manusia itu? Kita kembali kepada era jahiliah yang mana bila membicarakan tentang agama dan Tuhan, kita masih lagi boleh bergurau dan melawak dan tak rasa apa. Adakah kita menuju ke masa tersebut ataupun sedang berada pada fasa tersebut, di mana kita menganggap agama itu hanya sekadar ritual, hanya tutup aurat ketika mana nak semayang, habis bagi salam buka aurat balik. Nak semayang tutup aurat balik, lepas bagi salam buka balik. Adakah kita berada pada era itu yang menganggap Islam bukanlah part of life, tetapi part time sahaja? Macam orang katakan, bercakap tentang agama pergi masjid lah, macam tu, kan? Padahal agama ni luas. Agama bukan sekadar hukum sahaja, peraturan kehidupan, adab, akhlak, budaya dan sebagainya. Orang bercakap, saya baca banyak lah, ustaz-ustaz ni kepala tahu ni satu segi saya sokong. Saya nak bagi disclaimer balik. Semua benda nak cakap bab agama sudahlah. Semua benda nak cakap. Satu sudut saya sokong. Betul juga. Sebab kalau orang bukan ahlinya bercakap, dia akan rosak. Tapi satu sudut yang lain saya minta untuk tak sokong, di mana sekarang ni platform untuk para asatizah bercakap, dia capaian dia luas. Kalau kita buka di YouTube, banyak ceramah sekarang, penuh dengan ceramah. Ustazah dah jadi artis sekarang. Dulu orang jumpa artis ajak selfie. Sekarang kalau berselisih seorang ustaz, seorang artis, orang awam ni akan minta nak selfie dengan ustaz dulu. Mudua baru artis. Silap-silap artis tu tukang pegang kamera. Akan jadi macam tu sekarang ni. Jadi benda tu sepatutnya tak boleh menyebabkan para asatizah tu jadi hanyut. Tak boleh. Kena kontrol balik. Saya pun nasihat untuk saya lah, kena lawan balik benda tu. Okey, poin saya adalah bila dia ada pada posisi tersebut, kedudukan tersebut, kalau ada maklumat umum, perkongsian umum yang tidak bersabit kepada area of expertise yang tinggi, saya fikir apa salahnya? Agar kuliah itu tak dilihat jumuk dan tercangkuk kepada perihal haram, makruh, harus saja, tetapi dia mencetuskan sesuatu pemikiran, dia mencetuskan maklumat tambahan, general knowledge. Saya fikir apa salah?
Berbanding kalau ustaz tu main-main dia buka cerita pasal pembedahan lah kata orang, cerita pasal tinggi-tinggi dia tak boleh lah, mungkin jadi salah. Tapi sekadar info, sekadar tu saya rasa baru kita boleh membuka mencakna minda. Sekarang isu harga barang naik kan tuan-tuan. Saya kenal lagi ni, semua benda nak ulas. Tak tahulah sekarang. Tapi saya fikir tuan-tuan, kita contoh pun tahu benda ni, food security. Food security ni dia consist of 3 aspek yang paling penting. Yang pertama ialah kebolehdapatan food itu. Yang kedua, ketersediaan makanan itu. Yang ketiga, capaian, access for the food itu. 3 ni rukun kepada disebut sebagai food security. Benda ni bukan benda yang asing dalam agama. Dr. Taufik Yusuf Al-U'im menyebutkan dalam Hadarul Al-Alamul Islami, dalam kitab dia ada cerita khas tentang food security. Saya fikir Dr. Yusuf Qaradawi juga menyebutkan dalam fiqh zakat tentang food security ni. Saya rasa itu antara punca kenapa kita makanan naik harga sekarang. Ya. 3 benda ni kita tengok balik. Yang pertama, kebolehdapatan makanan itu. Berapa banyak bendang kita supply untuk makanan rakyat kita sendiri, ataupun sebahagian besar di antaranya kita import. Betul dengan Vietnam dengan Thailand, tak silap saya. Kalau banjir di Vietnam dan Thailand, adakah mereka nak jual makanan mereka kepada kita? Tak. Mereka akan bagi makan orang dia sendiri dulu. Satu. Itu belum cerita bab-bab makanan lain lah. Baik. Yang kedua, ketersediaan makanan itu. Makanan bermaksud makanan yang sihat. Ni kena ulah bab makanan tu. Makanan yang sihat. Dia tak boleh kira makanan tora datang lagi pun tak boleh kira. Dia kena makanan yang sihat. Dulu zaman kita sekolah menengah dulu, kegemaran hidup kan. Ada istilah nama set sepinggan lengkap kan. Dalam dia ada protein, ada sayur dan sebagainya kan. Macam orang kata burger. Burger tu, ya burger ni tak sihat, tapi nak beritahu dalam dia ada daging, dalam dia ada sayur dan sebagainya. Set sepinggan lengkap nama dia kan. Baik. Dan ketersediaan itu boleh dapat tak ketersediaan itu. Yang kedua, yang ketiga, kalau dia ada pun sejauh mana access for the food. Katalah makanan banyak ni, ladang ada, makanan pun banyak, orang boleh dapatkan dan masak dan jadikan makanan. Mai rukun ketiga pula. Rukun ketiga apa? Rukun ketiga, access for the food. Kalau makanan banyak, rakyat susah, tak ada duit, gaji tak naik, tak boleh beli makanan tu, tak capai juga level food security tu. Saya fikir akhir zaman food security ni sangat penting for survival negara Islam. Sebab tu saya fikir sudahlah pembangunan banyak sangat dah. Menara nak berlumba tinggi-tinggi teramana dah, tapi dah buat dah, tinggal runtuh lah. Tapi sudahlah. Zaman populis, zaman kita megah dengan tingginya menara, panjangnya jambatan, dasar lautan, saya fikir zaman tu dah berlalu dah. Sekarang zaman orang kembali kepada basic needs for life. Kita perlu menanam makanan sendiri. Kemahiran itu perlu ada dah. Sekarang ni tak ada tuan-tuan. Kita belajar benda-benda teori yang tinggi-tinggi. Anak kita balik ke rumah nak suruh tanam sawi pun tak reti. Sedangkan dia belajar benda tu dalam risau. Sekarang kita jadi begitu. Kalau Jepun sekarang balik 2022, habis tuan-tuan. Dulu boleh makan ubi kentang juga. Lah takkan nak order McD. Takkan nak pergi drive thru kalau kena perang. Kan? Oh tuan-tuan, kacau. Sebab tu saya fikir dalam hadis kan, Nabi katakan orang beriman lapar nanti zaman Dajjal. Beberapa sahabat tanya nanti dia nak makan apa? Nabi kata apa? Zikir kan? Mungkin zaman tu kita nak teli dengan anak-anak kita dah tak pandai nak masak makanan sendiri, ataupun ruang-ruang tanah dah habis dah. Semua dapatkan kapitalis, semua naik bangunan hutan batu. Tu 58 tingkat. Tak tahulah tuan-tuan. Saya ada adik-adik duduk ceras, dia kata pening terus dalam lepas ni. Tak ada bangunan tu pun jam gila-gila. Lah tak tahu jadi ke mana. Ya, serahkan semuanya kepada kapitalis. Sekarang akan masuk pula ayam, dicadangkan. Ayam apa? Ayam kotak, ayam frozen ke apa-apa. Tuan-tuan, sekarang ni dunia, Malaysia dan dunia, kita mengalami krisis makanan sihat. Yang datang kepada kita banyak proses food. Makanan yang diproses. Satu, saya makan juga dulu tu yang sakit tu. Allah saya jaga, Alhamdulillah. Sekarang itulah bila Allah bagi sakit sekali pun kita jaga. Tak sakit tak jaga. Baik. Tapi kadang-kadang keluar iklan tu teringin juga, tak apa kot sekali-sekala kan. Tapi saya nak abang kata kita penuh dengan makanan proses. Satu. Yang kedua, contoh saya nak ajak tuan-tuan fikir. Makanan dulu nenek moyang kita susah, kau orang senang. Tapi makanan mereka mewah. Ikan pun sedap-sedap, fresh-fresh, besar-besar. Tapi mereka mungkin hidup tak senang. Tapi masa mereka lapang, makanan mereka mewah, hidup mereka bahagia.
Kita sekarang kaya tuan-tuan, tapi hidup kita sempit, hutang kita keliling pinggang, masa kita tidak ada, dan makanan kita tidak berkhasiat. Yang mana lagi berkat? Itu yang dikatakan barakah lah. Sekarang makanan kita tak sihat, maaf sebutlah. Even kita dapat, saya ni tuan-tuan, bila sakit ni pulunlah cari madu, cari buah apple. Sagi orang tunjuk pula, oh ni apple ni yang dia spray apa, racun ni tak elok lah, tak elok pula. Nak beli sayur dia tahu sayur ni racun dia tak bagus untuk ni, tak bagus pula racun dia. Beli pula madu, beli hak mahal, orang kata mahal tu elok, beli mahal. Tak tahu macam-macam lah. Jadi nak dapat benda yang original atau nak dapat info yang sahih pun akhir zaman susah. Orang kata tinggalkan gula, beli stevia, beli stevia, member tegur pula, weh jenama ni murah ni, jenama ni gula pula. Susah dah tuan-tuan, susah. No? Dan makanan yang sihat itu, dulu ayam kampung sembelih kita makan lah. Lah ayam kampung lagi mahal daripada ayam cucuk. Betul tak? Orang ayam kampung ni lah orang gaya-gaya lah. Terkalih pula. Dulu orang kampung dia makan. Baik. Dan orang yang sibuk, sekarang kita sibuk. Dulu orang yang sibuk akan makan makanan proses. Nasi tak payah ikan benung lah, tak payah sayur lah. Nasi buah apa? Lauk apa? Hot dog. Tak payah cakap tentang dunia, tak payah cakap tentang diri sendiri di rumah. Di sekolah pun serve nasi lauk dah. Medan tempat yang paling tepat kena jaga food security, kena jaga kualiti makanan kepada anak-anak kita. Medan itu menjual cekedis, Medan itu menjual hot dog. Saya suka dulu. Tapi bila sekarang ada kesedaran, saya fikir tak betul yang ni. Kan zaman kita sekolah, kita membesar nasi lauk lagi burger, nasi lauk hot dog murah, RM1 saya setengah. Nak ambil ikan terbenung mahal RM2.5. Selalu ikan terbenung lauk cikgu, budak memang tak ada lain. Telur, odok, lagi burger. Okay, kita marahin, kita tahu yang senyum-senyum ni semua besar-besar pengalaman tu. Kan? Kita membesar dengan benda tu. Dan tuan-tuan bayangkan nanti bila sayur naik harga dan makanan-makanan yang sihat ataupun yang fresh naik harga, daging naik harga ni, harga nugget, harga hotdog, harga daging burger, harga ayam proses, tak mesti sebut je nama kan. Ayam proses tu lah goreng siap tu kan. Mungkin dia remain ataupun dia akan naik sikit dia. Maka yang akan mengisi dapur-dapur orang marhain macam kita ni adalah makanan tersebut. Dulunya orang yang sibuk saja makan benda tu. Sekarang orang yang sibuk dan orang yang gaji dia kecil, dia akan makan benda tu. Dan kita akan melahirkan generasi depan yang macam mana ni? Tuan-tuan, betul tak? Kalau saya salah betul dengan saya. Tapi saya tengok iklan dekat TV, KKM-nya. 1 daripada 5 kanak-kanak Malaysia sekarang retard kan? Terbantut. Kalau ratio 1 daripada 5, besar tuan-tuan. Bukan satu benda yang kita rasa macam kan? Satu benda yang menakutkan. Tuan, kita tu kalau anda tengok abang-abang sekolah menengah, kata 2 pun kita nampak besar lah. Kan? Lah main dia kata 5 paling ni. Sebab apa benda ni penting ni? Benda ni agama lah. Kalau orang komen depan ni kan, agama lah. Kita nak lawan Dajjal. Kita nak pastikan anak cucu kita ni steady ni. Bukan yang jenis 30 kena gerd dah. Kita nak yang steady kan? Benda ni dia akan berbalik kepada agama juga. Sebab Islam adalah God centric. Kita bukan Buddha dan Hindu yang dia bercabang-cabang. Kita God centric. Kita pusing ke mana kehidupan ni, akhirnya dia berbalik kepada Allah juga. Sihat untuk sembahyang mudah, untuk kekuatan dan sebagainya. Ya? Kebersihan untuk ibadat. Semua tu berbalik kepada itu juga. Ekonomi untuk mengelakkan kelebih berbab akidah, untuk mengelakkan orang murtad dan sebagainya. Banyaklah sekarang tuan-tuan. Di media sosial. Jadi trend sekarang di Eropah banyak orang bukan Islam masuk Islam. Tapi di negara Islam, saya sebut bukan fitnah tak apa, Indonesia, Islam tukar agama lain. Nah, saya fikir kalau dunia ni panjang, umur kita panjang, masa dunia ni mungkin lebih 100 tahun, kita akan dapat tengok nanti di Eropah akan naik satu negara Islam dan satu negara Islam akan tukar negara bukan Islam. Kita akan ke arah tu tuan-tuan kalau dunia ni panjang. Saya sambung balik tu. Mereka Maulana sebut dalam ni sebab zaman itu mereka tak merasakan Tuhan. Bila menyebut tentang Tuhan, mereka sekadar merasakan macam satu figure yang disembah cukup. Siapa Tuhan? Allah, habis. Dia tak rasa. Sedangkan dalam Quran kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang beriman itu bila disebutkan kepada mereka tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dia rasa juga tu. Bukanlah setiap masa sebut Allah, rasa taklah macam tu, tapi at least dia ada rasa. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum
iman. Bila dibacakan tentang ayat-ayat Allah, diperlihatkan kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Dia sampai tak ada rasa Tuhan ni. Maka itu yang kita bimbang. Maka kata di dalam ni, Maulana kata apa? Agama yang mereka anut tidak mengajak mereka untuk khusyuk pada Allah dan kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal tentang kehebatan dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Pengetahuan mereka tentang Allah sangat dangkal, tidak memberi pengaruh pada hati mereka untuk mencintai dan merasakan kehebatan Allah. Sebab apa disebut macam ni? Sebab mereka tahu dah Allah. Adakah orang-orang musyrik dulu jahilah mereka kenal Allah? Kenal di sudut tahu, bukan tahu, bukan kenal, tahu. Ya, tahu. Al-Quran sebut kan, Allah suruh Nabi Muhammad tanya kan, tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa buat langit dan bumi? La yaqulunna Allah, depa akan jawab Allah. Cuma sekadar tahu, dan mereka yakin dan mereka tahu Allah buat, tetapi bila when it's come to penyembahan, dia sembah yang lain. Sebab tu dalam konsep itu kita faham kata la ilaha illallah. Di sudut lain ulama masyarakat la ma'bud bihaqqin illallah, tidak yang disembah secara hak melainkan Allah semata. Itu yang tabik perbahasan ulama dalam kalangan tauhid 3 sifat 20 tu tuan-tuan. Tauhid 3 ni kata bab yang sepanjang, kalimah hak, kalimat dia betul, murad batil, tetapi kehendak dia tu bawa pada jalan yang salah. Kalau sekadar kita melihat kepada mapping dia, itu betul, tak ada masalah. Rububiyah ni satu keadaan di mana sifat kepada zat yang bernama Rabb itu. Rabb itu bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Tuhan, memiliki, mencipta. Rabbi atau Khaliq atau Malik, Khaliqil alamin. Sebab tu tuan-tuan buka dalam tafsir tentang bila ayat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ai Khaliq alamin, Khaliqil alamin, pencipta alam. Jadi Rabb itu pencipta. Rububiyah sifat mencipta, milik, sifat memilik, Tuan punya. Jadi Allah, kita pun Tuan punya juga, tetapi kita majaz saja. Yang hakiki Allah, Tuan milik hakiki Allah. Macam orang kata, kereta siapa kat depan tu? Kereta saya. Betul juga, tapi itu sekadar majaziyah. Yang pemilik hakiki Allah. Salah tak benda tu? Tak salah kan? Uluhiyah ialah penyembahan esa kepada Allah saja. Tapi kata Baba kalau tengok konsep dia betul ya. Tetapi murad, kehendak, susunan tauhid ini untuk nak hantam orang lain, itu menjadikan dia salah. Untuk menafikan tawassul, untuk menafikan tabarruk, yang tu yang jadi menyebabkan jadi bersengketa tu. Tetapi sekadar dia punya konsep dia, saya fikir tak salah. Dalam sifat 20 juga membincangkan benda yang sama, walaupun peristilahan yang lain. Dalam martabat 7 dibincang tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Dia banyak tuan-tuan pecahan-pecahan dia ni. Itu kena masuk, kena buat kuliah tauhid lah. Bukan saya, orang lain lah. Perbahasan dia sangat panjang dan detail. Okey. Tapi tak apalah, pokoknya adalah apa? Sebab apa tuan-tuan? Orang musyrikin Mekah, bila mana dia kata kami tahu Allah, tapi kami sembah banyak berhala. Dia sebab Ibrahim pun beginilah dia kata. Sebab tu Allah suruh Nabi jawab dekat depa, bal millata Ibrahim hanifan. Bahkan agama Ibrahim itu hanif, kan? Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan orang musyrik. Ayat tu untuk apa? Untuk nak bagi tahu kat orang Quraisy, hampa sembah berhala, hampa tahu Allah, tapi hampa sembah berhala. Betul hampa klaim beginilah Ibrahim buat. Maka turun ayat, Allah suruh Nabi beritahu, dah, Ibrahim bukan macam hampa. Ibrahim tahu Allah, kenal Allah, sembah Allah semata, tak ada lain. Hanif wa ma kana minal musyrikin. Sebab tu dalam ayat yang lain kata Allah, fa'lam annahu, ketahuilah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dah baca lepas mayang, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu Tuhan yang satu esa. Nak bagi tahu tentu masa nak kita bincang dulu dalam kuliah sirah para nabi. Kenapa semua nabi mai dia akan bagi ayat tu? Ketahuilah Allah kamu itu satu esa, Tuhan kamu esa. Pasal nak bagi yang ni, kadang-kadang depa dah tahu dah, tapi depa tak sembah. Sebab tu kita tak panggil orang kafir Mekah, kita panggil orang musyrikin Mekah. Baik. Sebab tu fa'lam datang pada kalimat alima, yang alamu,
Ataupun dia punya wazan yang sama, arifah. Jadi maksudnya tahu dan kenal. Kenal itu yang awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama, kenal Allah. Jadi bila tak kenal itu yang masalah. Bila tak kenal Allah, dia boleh berbuat apa sahaja. Kita nak datangkan cerita bagaimana orang yang kenal Allah, dia akan buat ke mana. Okey, baik. Sebab tu tuan-tuan, dalam mazhab Malik, seumur hidup sekali kena mengucap di luar sembahyang. Sekali. Kita tak payah, dalam 3 mazhab lain tak payah. Itu dalam mazhab Malik, seumur hidup at least sekali kena mengucap dengan niat sungguh-sungguh lah. Mengucap dengan niat sungguh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena buat sekali untuk melepaskan tanggungjawab dia. Maksudnya melepaskan tanggungjawab itulah, melepaskan kefarduan itu. Macam tu. Macam Ibnu Sirin lah. Ibnu Sirin kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni kena baca sekali, at least sekali. Sebab dia wajib at least sekali dalam hidup kena baca kat sekali. Okay. Macam itulah. Jadi dalam mazhab Malik, kalimah syahadah sekali juga kena sebut di luar sembahyang. Okey, untuk orang Islam. Orang yang bukan Islam kena sebutlah nak masuk Islam kan. Tapi dah Islam dah ni, yang tak pernah mengucap ni macam mana? Dia mengucap atas sembahyang, sekadar bacaan saja tanpa betul-betul kesedaran dan awareness tu, maka Imam Malik kata sekali kena sebut, at least dari seumur hidup dia. Tapi dalam mazhab kita tak payah, dan dalam 2 mazhab yang lain pun tak payah. Nak ambil kita kepentingan benda tu. Baik. Falsafah Yunani, alhamdulillah, mengakui adanya zat pencipta, namun tidak mempercayai sepenuhnya kekuasaan Allah yang Esa. Nampak saya kata tadi, dia pun percaya cipta tu, tapi nak sembah seorang-seorang satu-satu je tak, sembah banyak lagi. Okey. Tapi percaya kata buat, ya, tapi percaya nak sembah tak, kami sembah ramai lagi. Itu masalah dengan mereka. Baik. Jadi kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni, bila datang Islam menggempur pemikiran begitu, mendatangkan hujah dengan akhlak, dengan adab dan sebagainya, banyak lagi lah yang Nabi buat. Maka bila iman telah terjelma ke dalam hati seseorang, maka dia bawa beberapa kisah. Tapi saya ingat 1-2 kisah ni tuan-tuan dah tahu dah. Kisah yang pertama, kisah Ma'iz tu tuan-tuan tahu lah. Ma'iz yang berzina, dia jumpa dengan Nabi kan? Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah, saya telah berzina, fatahhirni, cucikan saya. Maka Nabi kata, ni gila maksud kan. Nabi balik kot lain, tuan-tuan tahu lah. Cerita tu saya selalu cerita. Akhirnya Nabi hukum dia bila dia nak sangat. Contoh yang kedua saya bawa kat sini. Satu riwayat lain dikisahkan bahawa ada seorang wanita dari suku Al-Aghmidi datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku telah berzina dan mohon dibersihkan dari dosaku. Ini cerita lebih kurang Ma'iz, tapi ni perempuan pula. Okay? Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Wa innahu raddaha falamma kana al-adu qalat al-ghadu qalat. Dia kata kat Nabi, saya berzina Rasulullah, bersihkan saya, masa dia kahwin dah. Maka Nabi kata, dalam hadis kita apa? Faraddaha, Nabi tolak, Nabi balik, Nabi tak mau layan dah. Okey. Falamma kana al-ghadu, esok dia main lagi. Dia kata lagi, ya Rasulullah, ya, lima tarudduni la'allaka an taruddani kama raddatta mazi'an fa wallah inni la hubli qala amala fazhabi hatta talidi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa tolak saya, kenapa tak layan saya kemarin? Adakah nak buat saya macam Ma'iz macam itulah? Maka Nabi tak layan dia. Dia kisah, ya Rasulullah, tolong hukum saya. Kalau hukum ni hukum apa? Hukum ni hukum mati ni, tuan, kahwin dah. Maka Nabi kata kepada dia, sekarang pergilah kamu, pergilah dulu, balik dulu, sebab anak kamu tak berdosa. Kalau kami hukum hang bunuh sekarang, anak dalam perut ni tengah bunting, dia mati sekali ni. Maka pergi balik dulu, sampai dah beranak, mai pula. Tuan-tuan, kalau kita tak mai dah, tapi dia mai pula. Lepas keluar anak, dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, dah beranak dah, tolong bunuh saya lah, bahasa kasarnya kan, tapi sebenarnya hukum saya lah. Maka Nabi kata, anak tu pun nak bagi makan, dia ada hak dia, rezeki dia, hak dia, iaitu susu ibu. Susukan dia dulu sampai 2 tahun. 2 tahun pula, tuan-tuan, balik pula 2 tahun pula. Allahu Akbar. Nak hamba kata Nabi kasih kepada umat satu, yang kedua amanah hanya umat 2. Kerana apa? Kerana dunia tak ada nilai bagi dia. Mati-mati lah ya hamba, malu-malu lah.
Sebab aku nak bahagia di akhirat, nak selesai buang di dunia, tak mau tergantung, tak mau unfinished business atas dunia. No. Akhirat, sebab dunia hanyalah sekadar hidangan murah di atas meja dan yang dia makan dan habis dan dia berlalu, tak ada lebih. Dunia, kita nak buat dunia tahu tu. Tak tahulah, kita kadang-kadang rasa boleh, kadang-kadang tak mampu. Fikir, ya Allah, kalau aku mati malam ni, cuba tuan fikir. Kalau aku mati malam ni, tuan fikir, itu cukup. Benda apa yang terbit dulu kat kepala? Itu menandakan tuan ukuran macam mana. Saya ukur saya macam tu. Allah, kalau aku mati ni, ya Allah, terus teringat ni, anak tak sekolah lagi. Ada ni yang mana bini pun tak kerja, mak ayah pun macam dia main kan. Sedangkan kita fikir apa rezeki mereka Allah dah jamin. Maksudnya kita masih lagi ada ikat kita dengan dunia. Saya nak abang bahawa sahabat ni dia tak peduli, bukan dia tak sayang anak dia. Perempuan tadi ni kan, anak baby lagi tak apalah, Rasulullah. Padahal dia tahu kalau Rasulullah kejam dia mati. Tapi demi agama, kecintaan kepada akhirat lebih besar. Ya. Maka tuan-tuan, Nabi kita balik dulu, nyusu sampai lepas 2 tahun dia mai pula. Dia mai bawa anak dia dan bawa roti kan, dalam hadis ni sebut. Dia tunjuk kat Rasulullah, ya Rasulullah ni, anak saya boleh makan sendiri dah. Barulah Nabi ambil baby tu, bagi kat salah seorang satu keluarga Islam, dan Nabi suruh korek tanah, tanamkan dia sekarat, dan rejam dia. Dan dalam hadis yang sama ni, Sahih Muslim tuan-tuan, dalam kitab had, kitab hudud, disebut kat dalam ni, fastaqbalaha Khalid bin Al-Walid bihajarin. Khalid Al-Walid ni kejam ni, kejam sungguh-sungguh. Khalid Al-Walid ni kejam, betul-betulnya kejam ni. Orang kejam sikit-sikit kan. Tapi memang sebenarnya tak boleh kejam sikit-sikit, memang kena kejam kuat-kuat pun, sebab kita tak mau siksa dia. Kalau kejam sikit-sikit, sekali lagi dia sakit sikit lambat mati, kena kejam kuat-kuat bagi nampak lagu ganas, tapi nak bagi mati cepat. Tapi problem dengan tindakan Khalid ni bukan sebab dia kejam kuat, sebab dia kejam macam dengan tujuan macam nak menyiksa tau. Sebab sambil dia kejam, mulut dia sambil kata. Ni dalam sebut sambil dia kejam. Okey. Di dalam kesempatan itu Khalid ikut melempar kepala wanita itu dengan batu sampai darahnya mengalir memercik ke wajah Khalid sambil memakinya. Masalah dengan maki sekali. Tak guna, dia kejam sampai darah dia tu dalam tanah terpercik ke muka Khalid, punya kuat. Khalid punya tangan pula tuan-tuan. Sambil kejam sambil duk maki, sambil duk kata kat dia. Maka Nabi kata kepada dia apa? Maka Nabi mendengar makian tersebut. Nabi berkata kepada Khalid, jangan kamu maki hai Khalid. Wanita itu demi Allah dia benar-benar bertaubat. Dan andai taubat itu dibahagikan kepada antara dia dan para penipu, maka Allah lebih menerima para taubatnya lagi. Taubat dia lagi. Kenapa Allah terima taubat dia? Lalu perempuan itu pun mati. Nabi menyuruh orang muslimin untuk keluar dia, dan Nabi menyembahyangkan jenazah dia. Selesai dah dia. Bahagia dia di akhirat. Selesai dah dia. Habis itu macam mana? Dalam kita baca hadis, dia ada kaedah. Ulama gariskan kaedah dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Khitabu syari' lil wahidi, khitabu lil jami'il ummah. Sesuatu ucapan Nabi yang Nabi ucapkan kepada seseorang, maka dia dikira sebagai ucapan kepada kita semua, selagi tidak ada nas yang meletakkan sebaliknya. Meskipun Nabi kata kat Khalid, jangan maki orang jahat, maksudnya hadis tu bukan khususkan ila Khalid saja, tetapi kepada kita semua. Tak boleh cerca dia. Tapi kalau dalam bab perundangan dan law bolehlah, bukan cerca maksudnya. Dia ada bab lah dalam hadis. Dalam hadis kita perbincangan tentang jar wa ta'dil. Kalau dia menipu, kita kena kata menipu lah. Tapi dalam konteks perbincangan tu saja, bukan kita bincang dia menipu-nipu dah. Dalam konteks dia kita kata, oh dia ni bawa hadis, dia ni memang ada rekod menipu, hadis dia tak boleh ambil. Tu dia tak dikira sebagai mengumpat. Tak sama. Ataupun menipu kan, dan sebagainya. Macam tu lah maksudnya. Cerca ni secara umumnya tak boleh lah, berdasarkan kaedah tadi tu. Walaupun Nabi nasihat Khalid, tapi kita semua pakai lah. Maka dia tak mau. Ada 28, 26, saya sambung sampai genap lepas tengah boleh no? Baik. Kemudian ada kisah lagi. Ada sebuah kisah lagi tentang seorang Arab Badui. Tentang seorang Arab Badui yang dia satu ketika ni
berlaku perang, masa tu perang Khaybar, dia baru masuk Islam, maksud nak berlaku perang, maka dia pergi jumpa Nabi, maka dia bincang tanya tentang Islam, maka Nabi terang-terang, maka dia kata tak apalah, dia nak join perang. Masuk perang masa hari yang awal tu, menang, bila menang Nabi membahagikan harta ghanimah ni, bagi tu para sahabat bagilah dekat dia bahagian dia. Maka dia tanya para sahabat ni, apa dia ni? Maka para sahabat tanya, ghanimah atau rampasan perang halal, boleh ambil? Maka dia kata, aku tak mau, aku bukan masuk perang nak benda ni, aku nak mati. Nampak tak? Maka dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia apa dia? Nabi kata, ghanimah, ambil ya. Ya Rasulullah, saya bukan nak harta, saya nak syurga, saya nak mati. Kenapa? Maksudnya apa? Dia tak boleh minta mati, tuan, tak boleh. Tapi maksudnya kecintaan dia tu, dalam konteks mereka, dia pun bukan nak mati. Saya fikir begitu, dia pun bukan nak mati, dia pun nak jumpa Allah cepat-cepat, nak selesai. Selesai lah tuan-tuan. Kalau kita dapat lihat cerita kematian itu dalam dimensi yang indah, saya rasa seronok mati ni tuan-tuan. Selalu kita dengar cerita mati ni cerita yang menakutkan kan. Cuba sekali kita buat cerita mati cerita yang mengindahkan. Malaikat mai ramai-ramai senyum. Kan dalam hadis sahih sebut Sahih Muslim, mai buat majlis ni ramai semua muka ceria. Majlis tuan-tuan, mati kita ni majlis, bukan mati kita seorang-seorang. Malaikat bersusul sampai langit. Kalau yang jahat malaikat azab lah, kalau yang baik malaikat rahmat. Semua kita dua petah ni, ratok ke belakang ni sejauh mata memandang. Lepas tu malaikat maut mai di atas pada panggil elok, keluarlah, mai balik kepada Allah. Allah pun nak jumpa hang, kita pun keluar. Malaikat yang rahmat yang keliling ramai-ramai ni berebut pula, cepung kita boh dalam kain sutra Nabi kita, wangi kain tu. Allah nak sampai ke atas ni. Naik atas ni rijal ghaib banyak ni, penduduk langit ni banyak ni. Maka bila roh kita lalu pakat tegur, oi roh siapa oi, wangi ni. Lagu tu yang disahih kan, cuma saya tukar masa utara ni disahih, ni roh siapa ni, wangi ni. Ni dan Nabi kata malaikat rahmat akan sebut nama dia dengan sebaik-baik nama yang pernah panggil di atas dunia. Ini Profesor Emeritus, Datuk Seri, Doktor, apa semua sebut begitu ni, sebaik-baik nama yang pernah dia dapat atas dunia. Pada sabit tu wangi, pakat puji. Seronok kan, kena turun bawah balik. Malaikat dalam hadis kata mai satu muka yang indah teman dia. Dia tanya siapa dia ni, segak sangat ni. Dia kata akulah teman hang, nak jaga aku selama ni, aku amalan hang. Malaikat mai nak soal pula, mai seorang lagi pula jaga kita. Siapa pula nak jaga aku ni? Akulah Al-Muq yang duk jaga baca aku setiap malam ni. Seronok tuan-tuan. Betul malaikat kata apa? Tidurlah macam tidur pengantin. Selesai yang tu tuan-tuan, selesai yang tu, tak payah fikir dah yang ke depan dia. Tak payah fikir dah mahsyar, bukan tak payah fikir, maksudnya selesai dah. Adat kata selesai lah. Selesai yang tu, mahsyar selesai, sirat selesai, mizan selesai, syurga dah. Maknanya nak lepas tangga hak mula dunia ni yang sangkut ni. Lepas yang ni kemah, mai kubur, mai mahsyar, mai sirat, mai mizan, selesai lah. Baloi ataupun tidak, kita sabar sebentar dalam satu dimensi yang pendek ni saja untuk kita hadap 5-6 dimensi selepas ini yang jauh lebih banyak, yang besar. Beratuk daripada mahsyar bukan beratuk nak ambil BPN. Mungkin usia beratuk tu 1000 tahun. Maksudnya macam kita hidup, bukan beratuk 5-6 jam dah, macam kehidupan. Beratuk tu saja, satu alam beratuk. Itu alam sirat pula, satu alam nak beratuk, nak lintah pula. Tapi kita lepas satu mudah. Maaf sebut, saya sebut nama tak apa, arwah kita, arwah mamu kita, selesai lah dia. Dalam cara adat yang Abang Fazul dengan doktor cerita kat saya bulan lepas tu, kira adat cara elok lah tu, elok sangat ada tu kan. Orang sembahyang guna sejadah yang dia hampak pagi tu, sedangkan roh dia sedang naik langit. Roh yang sejadah orang sembahyang tu dia yang hampak tu. Adat kita selesai lah, betul tak? Rehat lah dia. Kita tak rehat lagi ni. Mungkin malam ni saya jadi warok sikit, esok saya mampu balik kan? Kita tak, iman kita berbolak balik kan? Tapi orang yang dah pergi, maka benarlah sedekah Rasulullah, betul lah kata Nabi. Akhir zaman, orang yang hidup lalu dekat orang mati, dia akan kata kenapa lah bukan aku duduk tempat hang sekali. Kenapa kalau aku duduk tempat hang, selesai bila. Betul ya kan Nabi kata, Allahu Akbar. Akhir zaman ni takut tuan-tuan. Kita nak cakap besar, tak orang saya cakap besar apa tuan. Cakap pandai datang ni kan. Tuhan tak uji lagi. Tuhan uji Allah saja.
Sebab tu tak berani komen lah buat bab aib orang, tak berani. Bukan kita bagus, pasal kita tahu kita tak bagus. Telajak 2 minit. Sambung sikit cerita Badui tadi tu, maka dia kata, Rasulullah, saya nak mati. Maka Nabi pun terhibur juga dengan Badui ni pasal dia outspoken direct. Maka Nabi kata, lagu mana? Macam saya nak syurga. Saya nak, selagi saya perang, saya mau mereka panah saya kat sini. Dia tunjuk begitu. Dia kata begitu. Apa Nabi pun senyum, dia lah akan meraihkan orang jenis ramah ni. Perang sungguh, perang dia kena panah tepat di situ dan dia syahid. Dia menemui Allah. Seingat saya dalam hadis tu Nabi kata dia ni orang yang masuk syurga tanpa sujud. Sebab dia tak sebab sujud pun. Maksudnya dia masuk Islam, perang, syahid. Syurga tempat dia. Allahu Akbar. Itu kehidupan orang yang mengenal Allah dan ketika mana cahaya hidayah telah masuk ke dalam jiwa dia. Bulan depan kita akan sambung antara kesan lain datang Islam itu ialah Maulana Abu Hasan bagi beberapa poin kat sini. Jika iman telah berakar, dia kata, yang pertama tidak tergiur dengan hawa dan harta dan hawa nafsu. Yang kedua, rasa tinggi diri terhadap selain daripada Allah. Yang ketiga, memandang enteng segala bentuk kemewahan. Yang keempat, menganggap enteng ni pun menganggap mudah terhadap maut. Dan yang ketujuh lagi dah, terlepasnya diri dari rasa keakuan. Seronok ni poin-poin semua ni. Kita akan piang tu jugalah nanti. Yang terutamanya dalam bab memandang rendah selain daripada Allah tu, menarik tu. Saya cuba cari benda-benda cerita lain lagi. Dan sebab kalau kita buka dalam Tazkiratul Huffaz Imam Zahabi, dia buat cerita-cerita para ulama dan para sahabat ni menjelang mati dia pun seronok macam. Kita cuba cari positive vibe pula. Bukan kita yang mati yang menggerunkan itu negatif, tapi satu side yang ni pula. Kan ada beberapa ulama dan Tazkiratul Huffaz Imam Zahabi sebut kan, nak sahabat, ulama sahabat nak mati, anak dia mai tengok, dia takkan ada hampir keluar sah, kawaya nak mai dah. Itu dalam syarat lamun pula. Dia berkeluar sah, dia masuk balik, dia dah meninggal dunia dah. Subhanallah, tenang begitu tuan. Pergi dengan cara begitu kan. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang suka dan rindu bertemu dengan Allah, Allah suka dan rindu nak bertemu dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itulah tuan-tuan. Doalah kepada Allah. Satu dah kita minta kepada Allah, Allah ampunlah dosa kita. Ampunlah dosa kita. Terimalah amalan kita. Bagilah ihsan Allah kat kita. Rahmat belah ihsan Allah kat kita. Nak harapkan amalan kita tak cukup. Nak harapkan amalan kita tak layak masuk syurga. Nak harapkan dosa kita ni tak tahulah neraka banyak mana pun tak cukup dengan dosa kita ni. Maka satu kita harap rahmat daripada Allah. Doa lah. Tuan-tuan doa kat saya doa kat tuan-tuan semua lah. Sekali boleh saya nak kita semua ni selesai lah. Mudah-mudahan jumpa balik nanti alam barzah, macam ceramah tak akhirat ni. Jumpa balik nanti akhirat, kita boleh seronok lah. Penat dunia ni. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazaqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyyan wa la matruna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi